Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada uh, Encik Izzuddin. Dah masuk dah Encik Izzuddin, Muhammad Izzuddin selaku kita punya uh, bahagian teknikal, urusan teknikal yang menyediakan pautan dan juga urusan-urusan yang berkaitan dengan apa ni kita punya program Sidai Hands-on untuk Negeri Sembilan. Itu juga kepada Cikgu Mira, okay. Cikgu Mira yang bertindak selaku moderator kita pada petang ini, okay. Kepada Cikgu Zarina yang akan berkongsi pada petang ini. Jadi saya akan sambung sedikit lagi perkongsian saya tentang saya sambung yang minggu lepas lah apa yang saya dah kongsikan pada minggu lepas. Boleh boleh nampak saya punya slide tu, Cikgu Merah. Boleh nampak doktor, boleh nampak clear. Clear. Suara saya pun clear. Ya doktor, suara doktor pun Okay, clear. terima kasih. Jadi pada minggu lepas saya sudah berkongsi tentang prinsip instructional yang dikemukakan oleh Profesor Barak Roslan Sains yang membincangkan tentang the principles of instruction, prinsip-prinsip instructional yang perlu diketahui oleh semua guru. Ini berdasarkan kertas beliau. Saya ingat saya dah sharekan dia punya pautan. Saya harap cikgu-cikgu yang mencuba untuk memperolehi artikel ini dapat memuat turun dan boleh meneliti lebih lanjut lah kandungan tulisan beliau. Sangat bagi saya banyak manfaat kalau cikgu dapat aplikasikan dalam dalam kita punya aktiviti, merancang aktiviti dalam kita mereka bentuk pengalaman pembelajaran anak-anak di sekolah kita Jadi prinsip-prinsip ni bukan disediakan secara begitu Dia adalah bahasa penekajian yang telah dilaksanakan oleh beliau tempoh yang agak lama Ini di antara tokoh-tokoh sarjana pendidikan yang senior Profesor Barak Roslan Sains. Pada minggu lepas saya dah terangkan apakah prinsip-prinsip tersebut, yang menjelaskan bahawa menyemak kepahaman, CFU. CFU itu singkatan kepada Check for Understanding. Sebab check for understanding ni sangat penting untuk kita, sama ada kita buat di awal pengajaran untuk melihat apakah pengetahuan sedia ada anak-anak, ataupun kita nak lakukan di akhir pelajaran ataupun di akhir lesson. Bila saya sebut pelajaran tu dia merujuk kepada lesson lesson pelajaran, bukan pembelajaran, pelajaran. Okay. Jadi kalau di awal kita nak tahu pengetahuan sedia ada, kalau di akhir itu dapat tak dia mengaitkan apa yang dia belajar dengan apa yang dia dah tahu. Okay, itu di antara kepentingan kita menyemak kepahaman anak-anak, kepahaman murid-murid kita tentang apakah yang mereka akan pelajari ataupun apa yang telah mereka pelajari. Jadi satu aktiviti yang penting boleh cikgu aplikasikan nanti. Dan saya juga telah menerangkan sedikit tentang dapatan-dapatan kajian yang dibuat oleh Profesor Roslan Sains
Di antaranya dari segi faktor kejayaan, boleh membantu proses pembelajaran berlaku dengan baik, okey, pada kadar yang tinggi, kadar kejayaan yang tinggi. Dan satu lagi ialah didapati bahawa guru yang kurang bertanya, okey, dikatakan sebagai guru yang kurang berkesan. Maksudnya kalau kita kurang bertanya, maksud kita tak banyak menyemak, tidak banyak menyemak kepahaman murid. Tapi kalau kita banyak bertanya, kalau mengikut ajaran beliau, kalau kita mengajar dalam tempoh 45 minit, 2/3 minit daripada 40 minit itu digunakan untuk kita menerang, menyoal dan memberikan contoh. Contoh ataupun kita modelkan apakah kandungan bahan yang kita nak kongsikan dengan anak-anak. Okay? Dan saya juga telah terangkan sedikit tentang prinsip kepentingan untuk kita menyemak kepahaman itu. Okay? Dan pada hari ini saya akan berkongsi tentang kaedah dia. Kaedah yang pertama, dia ada 5-6 kaedah. Saya petang ni saya nak kongsikan 2 dulu. Okay? 2 kaedah saja. Selepas tu saya nak ambil sedikit masa untuk menerangkan satu program yang penting yang saya fikir cikgu-cikgu nanti boleh terlibat dalam program berkenaan. Pertama, kaedah yang boleh digunakan, yang disarankan tadi oleh Ustaz Shine ialah bersoal jawab. Soal jawab ini maksudnya apalah, kita ada sesi soalan itu biasa dikemukakan kepada murid. Okay? Kalau teknik menyoal biasalah kita kemukakan soalan dan kita bagikan murid sedikit masa untuk berfikir, untuk memberi respon. Okay? Jadi kaedah yang disarankan dalam kajian tersebut ialah menggunakan dipanggil cold call. Cold call ni maksudnya panggilan dingin. Kita jangan sebut nama pelajar awal sebelum kita mengemukakan soalan. Kita kemukakan soalan dulu. Supaya semua anak-anak dalam bilik darjah itu berfikir. Ya? Kalau tidak nanti, kalau kita hanya tanya murid ataupun pelajar murid secara spesifik, kita kata, okey Ali, baru kita kemukakan soalan, maka yang berfikir hanya Ali seorang saja. Tapi kalau kita kemukakan soalan, okay, dan satu kelas itu akan berfikir, kita akan panggil sesiapa saja untuk memberi respon terhadap soalan berkenaan. Itu satu teknik yang disarankan dan didapati dia akan mendorong semua pelajar untuk berfikir. Baik, ingat ya, kalau tidak berfikir, tidak ada ingatan. Dia tak boleh ingat. Apa yang ingatan itu adalah merupakan sisa kepada pemikiran. Di awal-awal tu saya dah kongsikan. Okay. Memory is the residue of thinking. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Profesor Daniel Wellingham. Okay. Okay. Jadi, selain daripada itu, biasanya bila kita bertanya soalan, kita jangan berhenti setakat itu saja. Mesti ada susulan dia. Okay. Susulan ni. Saya sekejap sebab tutup saya punya sekejap. Tak maaf ya, saya tutup tingkap bilik, saya onkan aircon lambat sikit lah. Lupa tadi. Okey. Jadi kita mesti ada soalan susulan. Bila kita mesti mungkin soalan di awal itu hanya minta
pendapat ataupun minta anak-anak menjelaskan sesuatu perkara menggunakan ayat mereka sendiri. Kemudian kita susulkan dengan soalan contohnya, mengapa anda fikir begitu? Penerangan ataupun penerangan terhadap soalan berkenaan akan menunjukkan satu tahap kepahaman. Anak-anak ni, anak yang kita tanya terfaham ataupun tidak tentang apa yang dia jawab tadi. Dia boleh terangkan lah. Okay? Sebab tu pentingnya kita ada soalan susulan. Okay. Kerana ia, mengapa kalau katakan soalan apa ni, soalan siasatan kita panggil ya, soalan apa ni, dia panggil investigative question. Okay, mengapa dia kata begitu, mengapa benda ni benar dan sebagainya ya. Sebab dia akan dapat memberikan impak yang tinggi terhadap kedalaman, kepahaman pelajar atau murid kita, dan dalam masa yang sama membantu mereka untuk mengaitkan apa yang mereka telah pelajari, pengetahuan yang mereka telah perolehi dengan apa yang telah mereka tahu. Skema ni berada di dalam ingatan jangka panjang. Okay, itu kaedah yang pertama. Kalau kita ingin menyemak apa ni, kepahaman. Kadang-kadang dia tak faham, dia hanya mengulang balik ayat-ayat, ayat apa ni, perkataan demi perkataan. Dia tak menggunakan perkataan dia sendiri. Okay? Mungkin dia mengingat saja. Dia tak faham. Dia faham ni, dia boleh explain, dia boleh menghurai, dia boleh menerang, dan dia boleh mengemukakan pendapat-pendapat dia sendiri. Okay. Yang kedua, teknik yang kedua untuk kita menyemak kepahaman ini ialah dengan cara kita membuat pembetulan terhadap kesilapan. Okay, membuat pembetulan ni sangat penting dan dikatakan sebagai satu kaedah yang sangat cekap dan berkesan. Okay, kerana kalau di antara cara aktiviti yang disarankan ialah kita cuba kongsikan bahan, kalau dalam bahasa mungkin petikan dan sebagainya. Okay. Dalam subjek lain tu pun fakta-fakta yang dikemukakan. Dalam bahan-bahan berkenaan terdapat kesilapan konsep. Okay. Itu disengajakanlah. Cikgu sengaja letakkan kesilapan tu ataupun kesilapan di segi prosedur. Tengoklah pengetahuan tu factual knowledge ataupun procedural knowledge. Pengetahuan ni ada dua kan. Satu factual, satu lagi procedural. Kalau factual tu dia kata declarative knowledge. Procedural knowledge ni macam dalam bahasa banyak menggunakan apa ni, pengetahuan bersifat prosedur. Okay? Jadi kita minta dia kena pasti kesilapan tersebut dan suruh mereka buat pembetulan. Okay? Jangan berhenti setakat tu. Kumpulkan balik pembetulan-pembetulan yang telah dibuat oleh murid. Kita minta kawan-kawan dia yang lain untuk menyemak. Sama ada dia kesilapan tu dapat dikenal pasti. Okay? Betul, kesilapan yang dikenal pasti itu betul, dan pembetulan yang dicadangkan itu pun betul. Jadi itu satu cara yang dikatakan sangat very efficient and effective, berkesan dan cekap untuk kita menyemak kepahaman murid. Itu dua teknik yang boleh cikgu-cikgu gunakan untuk menyemak kepahaman anak-anak, okay, tentang apa yang dia telah pelajari. Sebab kalau kita tak semak, kita tak tahu mereka dah belajar ke belum. Kita takut dia berlaku apa yang dikatakan fenomena non-learning. Nampak dia aktif dalam aktiviti. Sebenarnya dia tak mempelajari apa yang sepatutnya mereka pelajari. Okey, boleh ya? Okey. Saya ingat itu saya perkongsian nak sambung tentang apa tu,
The Principle of Instruction oleh Barak Rosanshan itu, ada sedikit masa, saya minta sedikit masa untuk menerangkan tentang satu program yang dipanggil sebagai bimbingan instruksional, program bimbingan instruksional. Pengenalan kepada program ini telah pun dilaksanakan pada 2 minggu lepas, siri yang kedua. Minggu sebelumnya itu adalah siri yang pertama. Okey. Jadi saya ingat saya salinkan apa ni. Ini rakaman dia. Kalau cikgu mungkin tak berkesempatan untuk terlibat, kalau cikgu boleh capture pun boleh. Tapi saya nak cuba masukkan dalam chat ni. Saya stop sharing dulu, saya masukkan link ke dalam chat, lagi senang. Okey. Chat ni. Nanti cikgu boleh semak. Okey, saya dah masuk dalam chat. Kalau cikgu nak semak balik sesi pengenalan tentang program itu, cikgu boleh tengok video berkenaan. Dia dalam sejam setengah jugalah dia punya penerangan tu. Nah, ini sesi yang pertama pada 31 Oktober. Sesi yang kedua pada 7 November. Okey. Minggu lepas. Selasa yang inilah, Selasa yang lepas ni. Kita hari ni 7 hari Selasa yang lepas. Dalam program bimbingan instruksional ini yang dianjurkan oleh CDL, kita akan mulai pada saya terangkan sikit. Program ini melibatkan program pentauliahan. Jadi, kalau cikgu berminat untuk menjadi pembimbing instruksional, instructional coach, ini adalah program certified instructional coach yang dianjurkan oleh CDL, dan CDL adalah merupakan pusat pentauliahan kepada program ini nanti. Okey. Dia punya pendaftaran program ini akan dibuka pada 15 Disember yang akan datang. Okey. Untuk kohort yang pertama, dan mulai bulan Januari sesi perkongsian latihan teori, dari segi teorinya akan dikongsikan selama 4 bulan. Program ni, keseluruhan program ni mengambil masa lebih kurang 2 tahun untuk mendapat pentauliahan itu. Okey. Paling 2 tahun tu okey lah. Dulu kami buat dengan dengan University Kansas, kami buat selama 3 tahun. Ini kita dah kita dah, sebab oleh kerana kita lokal kan, jadi kita boleh bantu memberi sokongan dan sebagainya lebih cepatlah. Cikgu-cikgu boleh mendapat pentauliahan. InsyaAllah pentauliahan itu akan mendapat pengiktirafan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Makanya risau yang itu. Jadi kemudian nanti selesai saja kita punya sesi teori itu, cikgu akan pergi ke sekolah melaksanakan amali bimbingan instruksional. Amali selama dalam semasa amali itulah akan menyediakan portfolio bimbingan. Dia punya nanti ada dia punya cara-cara untuk menyediakan portfolio untuk menunjukkan bahawa cikgu-cikgu telah melaksanakan bimbingan dengan guru yang lain. Guru tu mungkin guru yang ada kat sekolah cikgu sendiri ataupun sekolah yang berhampiran lah. Jangan pergi cari sekolah yang jauh-jauh. Kan nanti kita ada masalah dari segi masa dan sebagainya. Jadi selepas lengkap saja, sebab tu dia punya penyediaan portfolio tu Mei 2024 sampai April 2025, dekat setahun kan. Sebab lama proses tu. Sebab kita nak tengok bimbingan itu memberi impak bukan saja kepada guru tetapi juga kepada murid yang
terlibat dengan guru yang berkenaan. Okey. Jadi kita jangkakan insya-Allah, okey. Bila cikgu dah hantar saja portfolio, akan disemak oleh pembimbing, jurulatih yang telah juga bertauliah, tapi tauliah tu kita perolehi daripada Universiti Kansas, okey. Di bawah kumpulan ICG, Instructional Coaching Group, di bawah Dr. Jim Knight, oleh Jim Knight, Dr. Jim Knight daripada Universiti Kansas. Jadi pentauliahan tu kita jangka akan berlaku pada insya-Allah pada November dan ataupun Disember 2025. Jadi lepas tu in between tu nanti kita ada lagi kohort yang kedua. Penyertaan adalah percuma. Percuma. Cikgu tak perlu risau dari segi tak ada apa-apa bayaran. Okey? Macam kami dulu kena bayar lebih 5,000 seorang. Kerana saya semak yang terkini ini, kalau nak buat dengan Universiti Kansas tu lebih kurang RM10,000. Jadi dengan CDL ni, tuan-tuan boleh dapatkan secara percuma. Sebab tu saya kata ini peluang yang sangat baik untuk tuan-tuan, cikgu-cikgu semua ikutilah program bimbingan instruksional CDL yang akan bermula pada tahun hadapan. Pendaftarannya akan kita kongsikan nanti melalui sama ada siapa yang dah mendaftar dengan sesi 1 dan 2 tu akan kita hantarkan dia punya pautan pendaftaran. Yang lain yang nak terlibat boleh dapatkan nanti pautannya itu daripada laman web Cognitive.learning, ya. Dia punya alamat dia Cognitive.learning ini. Okay. Nanti cikgu boleh pergi ke apa ni lah. Okay. Pergi ke cognitive.my. Okay. http://connecting.my. Itu dia punya website dia. Nanti ada pautan yang menunjukkan program bimbingan instruksional untuk pendaftaran terlibat sebagai pembimbing instruksional batauliah. Kita ada 2 jenis peserta. Satu peserta yang aktif, maksudnya dia nak go for the certification. Satu lagi ialah peserta yang pasif, setakat nak dengar saja, nak dengar teori-teori yang akan dikongsikan. Banyak nanti kita ada 16 topik nanti kita akan kongsikan, mungkin lebih. Kita tengok nanti macam mana perkembangan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Saya ingat setakat itu dulu perkongsian saya. Kalau boleh, sebab saya nak galakkan yang guru-guru muda ni untuk terlibat dalam program bimbingan instruksional ni, jadi sebagai instructional coaches. Sebab kalau kita jadi coach, kita dapat sokong diri kita dan juga rakan-rakan kita yang lain, ya. Jadi kalau boleh, kalau satu daerah tu kalau boleh buat satu tim, jangan seorang-seorang. Seorang-seorang tu nanti kita susah nak menyiapkan tugasan-tugasan yang akan untuk menyiapkan portfolio tu. Tapi kalau kita buat dalam bentuk tim, kita boleh duduk berbincang dan sebagainya. Saya ingat itu setakat itu dulu perkongsian saya. Terima kasih pada perhatian yang telah diberikan. Saya serahkan kepada Cikgu Mira untuk perkongsian seterusnya.